Salam, hai. Kali ni kita masih lagi dalam topik respirasi. Kita nak masuk 2.2 pergerakan dan pertukaran gas dalam badan manusia. Sebelum tu kita balik kepada pembelajaran yang lepas di mana mekanisme tarik nafas dan hembus nafas. Okey, cara kamu nak hafal dekat sini otot interkostal. Kalau tarik nafas, kamu ingat interkostal luar ni dia akan mengecut. Otot diafragma pun dia akan mengecut. Macam tu kamu hafal. Jadi kalau hembus nafas, confirm lah dia mengendur. Otot interkostal dalam pula untuk tarik nafas dia mengendur. Sebelah sini pula jadi mengecut. Boleh faham? Jadi kamu hafal sebelah saja, kamu boleh tahu yang sebelah sana iaitu hembus nafas. Jadi tarik, dia akan mengecut. Otot interkostal luar dengan otot diafragma dia akan mengecut. Lepas tu mengendur kalau interkostal dalam. Okey, sangkar rusuk tu biasa. Otot diafragma ni pula iaitu bahagian bawah. Sangkar rusuk kita tu otot yang bahagian bawah ni dia asal dia melengkung macam ni iaitu tak ada udara lagi. Tapi kalau kita tarik nafas, otot diafragma ni akan jadi flat iaitu jadi rata. Bila dia jadi rata, maksudnya rongga isi padu toraks ni jadi besar. Bila besar, macam kita tarik pecah gari lah, kita tarikkan dia daripada melengkung, kita tarik ke bawah, dia jadi flat. Jadi rongga ni jadi besar, tekanan dalam ni akan jadi rendah. Tekanan tinggi di luar, udara akan masuk ke dalam, oksigen akan masuk ke dalam. Sama juga dengan hembus nafas. Hembus nafas, otot diafragma ni dia akan melengkung naik ke atas. Dia akan mengecilkan ruang isi padu dalam ni. Tekanan akan jadi tinggi pula dalam ni. Sebab ruang isi padu dia kecil. Macam omboh pecah gari, kalau kita tolak, makin kecilkan ruang isi padu dia, udara dalam pecah gari tu akan dipaksa keluar. Tekanan tinggi pergi ke kawasan tekanan rendah. Nampak? Yang ni pula tekanan tinggi di luar, dalam rendah. Jadi tarik nafas, tekanan isi padu toraks rendah. Untuk hembus nafas, tekanan dia dalam isi padu toraks dia tinggi. Sebab itulah udara keluar. Yang ni pula udara masuk sebab dalam dia rendah. Okey, itu untuk pembelajaran lepas. Kamu boleh salin lah kalau kamu nak untuk cantikkan nota. Okey, seterusnya kita nak masuk bagaimana berlakunya pertukaran gas dalam tubuh badan manusia. Oksigen kepada karbon dioksida. Okey, sebelum tu, ibu nak bagi tahu semasa kamu tarik nafas, sebenarnya oksigen, karbon dioksida, nitrogen, gas-gas nadir semua masuk dalam badan kita. Tapi hanya oksigen sahaja yang digunakan untuk lakukan respirasi. Gas-gas lain akan dihembus keluar. Karbon dioksida akan semakin banyak. Asalnya kita tarik sikit je karbon dioksida dalam udara kita. Tapi bila kita hembus, karbon dioksida tu makin banyak keluar. Kenapa? Sebab kita melakukan respirasi. Kita akan membebaskan lagi banyak karbon dioksida. Okey, proses pertukaran gas ni dinamakan proses resapan. Dia berlaku dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Jadi maksudnya kawasan dalam alveolus tu, jelas sekali dia berlaku di alveolus kita punya paru-paru kita tu yang bentuk macam anggur. Di sekeliling dia tu ada jaringan kapilari darah. Jadi kamu kena salin. Pertukaran gas ni berlaku di alveolus secara resapan. Udara disedut masuk banyak oksigen, sedikit karbon dioksida. Kita tarik juga karbon dioksida. Okay. Udara dalam alveolus mempunyai ketumpatan yang tinggi berbanding dalam kapilari darah. Ni. Okay, ni adalah jaringan kapilari. Jaringan kapilari darah. Maksudnya dia sekeliling, anggaplah yang ni saluran darah kita lah. Yang ni alveolus. Okey, jadi oksigen yang banyak dalam alveolus ni berkepekatan tinggi, dia akan meresap masuk ke dalam hemoglobin darah. Okey, hemoglobin darah ada sel darah merah. Sel darah merah ni akan angkut oksigen ni ke jantung dulu untuk dipam dan dihantar ke seluruh badan. Dan yang ni pula hemoglobin juga hasil daripada respirasi kita tu tadi, dia akan angkut karbon dioksida. Karbon dioksida ni akan diangkut oleh hemoglobin yang selepas berlaku tu, dia akan pergi balik kepada alveolus
untuk masukkan karbon dioksida ni ke dalam alveolus untuk dihembus ke luar. Maksudnya konsep dia, tarik oksigen masuk dalam sel darah, lepas tu sel darah ni akan patah balik, dia akan bawakan karbon dioksida yang banyak, dia akan pergi balik ke alveolus untuk dihembus keluar. Dia faham konsep dia? Sini kepekatan oksigen tinggi, sebab itulah kepekatan oksigen ni dia boleh masuk ke dalam sel darah merah. Sama juga dengan karbon dioksida. Karbon dioksida sini dia banyak, contohlah dia dah angkut karbon dioksida dah banyak. Ini karbon dioksida sikit kan. Jadi kawasan kepekatan tinggi karbon dioksida akan masuk ke dalam ni. Maksudnya konsep dia kawasan mana udara yang kepekatan tinggi dia akan pergi ke kawasan kepekatan rendah. Masa kita tarik nafas, oksigen sini rendah. Okey. Masa tarik nafas, oksigen dalam alveolus ni tinggi sebab kita tarik banyak oksigen. Sebab itulah dia boleh masuk ke dalam darah. Okey, yang darah ni pula dia angkut karbon dioksida yang banyak selepas berlaku respirasi. Dalam ni karbon dioksida dia rendah sebab kita tarik di luar dia sikit je, memang tak banyak. Kenapa dalam darah ni banyak? Sebab kita melakukan respirasi sel. Okey, nanti cikgu cerita. Karbon dioksida ni akan lagi banyak dalam badan kita. Sebab itulah kita perlu hembus keluar, kita perlu hantar karbon dioksida yang banyak ni pergi ke kawasan alveolus yang sikit karbon dioksida untuk dihembus keluar. Okey. Okey, ini ciri-ciri yang ada pada alveolus. Guna kamu salin semua ni. Ini penting, pernah keluar dalam exam. Dinding yang nipis setebal satu sel, permukaan yang lembat, diselaputi jaringan kapilari darah yang banyak, berjuta-juta kapilari darah untuk meningkatkan luas permukaan. Maksudnya, bila semakin banyak jaringan kapilari, maksudnya dia meliputi keseluruhan permukaan alveolus. Jadi luas dia jadi makin besar. Sebab tu bila luas, makin banyaklah boleh berlaku transfer oksigen dan karbon dioksida. Dia faham? Okey, itu dia ciri-ciri yang ada pada alveolus untuk melakukan proses resapan. Okey, pengangkutan oksigen. Okey, ini adalah hemoglobin kita, sel darah merah kita berbentuk dui cengkung. Okey, semasa kita tarik nafas, hemoglobin ni dalam jaringan kapilari darah ni akan angkut oksigen, dia akan bertukar menjadi oksihemoglobin yang berwarna merah terang. Dia asal warna merah gelap. Lepas tu kalau dia angkut oksigen, dia akan jadi merah terang. Oksihemoglobin ni dia angkut ke jantung, dia angkut ke seluruh badan. Dia angkut seluruh badan ni supaya dia bawa oksigen ni pergi ke sel-sel badan. Okey. Apabila sampai di sel-sel badan, oksihemoglobin ni akan membebaskan oksigen ni balik. Oksihemoglobin ni akan terurai. Maksudnya hemoglobin akan tolak balik oksigen ni. Oksigen ni akan masuk ke dalam sel. Okey, ni sel, contohlah sel Ni darah. Bawa hemoglobin bawa oksigen dalam ni. Lepas tu dia jumpa sel, dia campak oksigen ni ke dalam sel. Sebab sel ni perlukan oksigen untuk berespirasi. Sebab badan kita perlu berespirasi. Sebab itulah inilah dinamakan proses respirasi sel kita. Okay. Ini kena salin. Proses pengoksidaan makanan berlaku di mana? Okey, datang dari mana? Glukosa ni. Glukosa ni yang ada dalam sel kita. Dalam sel kita ni, okey, hasil daripada pemakanan kita iaitu kanji, iaitu nasi, last kali dia akan bertukar menjadi glukosa. Sebelum ni kita pernah belajar sistem pencernaan. Last kali glukosa ni kita punya kanji, karbohidrat akan bertukar menjadi gula, iaitu glukosa. Glukosa ni gula dia angkut oleh darah, dia pergi kepada sel. Jadi sel kita ni ada glukosa banyak. Jadi siapa perlu hancurkan glukosa ni? Kalau kita tak uraikan glukosa ni, dia akan bertukar menjadi lemak. Sebab tu kita dia gemuk. Jadi siapa yang perlu uraikan glukosa ni? Iaitu oksigen. Oksigen yang dia angkut oleh hemoglobin tu tadi akan campak ke dalam sel tersebut. Jadi oksigen akan mengoksidakan makanan tersebut, glukosa dalam sel tu tadi. Jadi sel tu akan membebaskan karbon dioksida, uap air dan juga tenaga haba. Sebab itulah badan manusia akan terasa hangat. Sebab kita bernafas dan kita mengeluarkan uap air semasa kita bernafas. Cuba kamu letak cermin di depan mulut kamu atau hidung kamu.
semestinya akan keluar wap air. Ini adalah proses respirasi sel. Yang ni kena hafal. Okey. Okey, apa yang berlaku selepas tu? Karbon dioksida yang sudah dihembus keluar tu tadi, dia akan pergi kepada hemoglobin. Hemoglobin ni dia akan angkut karbon dioksida patah balik pergi jantung. Jantung akan pump dia pergi kepada alveolus balik, yang bentuk anggur tu tadi. Jadi karbon dioksida yang dalam hemoglobin tu tadi akan dimasukkan ke dalam alveolus untuk dihembus keluar balik. Okey, begitulah cara respirasi sel berlaku. Okey, sampai situ saja untuk kali ini. Jumpa kita pada topik akan datang. Salam.